Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syazana Ramalim binti Muhammad Asri dari kelas PT3S212. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan salah satu isu keruntuhan akhlak. Sebelum tu saya akan menayangkan slide terlebih dahulu. Okey, baiklah. Okey. Ini merupakan isu keruntuhan akhlak yang saya dapat, iaitu masalah ponti sekolah dalam kalangan remaja. Sebelum masuk dengan lebih lagi mengenai ponteng, okey, saya beri definisi secara ringkas berdasarkan Kamus Dewan. Okey, ponteng ni didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran. Baiklah, saya itu menurut sarjana iaitu Rasidah binti Omar, beliau berpendapat bahawa ponteng sekolah ni boleh ditakdirkan sebagai ketidakhadiran pelajar ke sekolah dengan sengaja tanpa sebarang alasan yang munasabah. Jadi masa yang sepatutnya diisikan dengan menimba ilmu, pengetahuan di bangku sekolah, sebaliknya dihabiskan dengan melakukan aktiviti yang tidak bermanfaat seperti melepak di kompleks membeli belah atau pusat rekreasi dan pusat hiburan. Itu pengertian ponteng secara ringkas. Maksudnya ponteng ni lari kalau secara umumnya kita tahunya ponteng ni keluar daripada sekolah ketika waktu persekolahan berlangsung. Jadi yang macam pelajar-pelajar remaja yang nakal tu, dia akan curi-curi keluar daripada kawasan sekolah untuk mencari kebebasan. Jadi seterusnya kita tengok pula kepada punca berlakunya ponteng. Okey. Antara punca-punca yang saya ambil ialah pengaruh rakan sebaya, faktor institusi keluarga dan juga faktor sekolah. Banyak lagi sebenarnya punca-punca berlakunya ponteng sekolah ni. Macam sikap remaja tu sendiri, pengaruh media sosial dan sebagainya. Jadi kita pergi pada punca yang pertama iaitu pengaruh rakan sebaya. Okey. Okey. Menurut Manja Memaluddin, orang yang memberi dorongan kepada pelajar untuk melakukan kesalahan memonteng adalah rakan sebaya. Pendapat sarjana ni menunjukkan bahawa apa yang seseorang remaja buat tu adalah sebab dia ikut rakan mereka. Maksudnya bila rakan dia nak ponteng, dia pun ponteng juga. Nak membuli, dia pun buat juga. Kadang-kadang tu dia seseorang remaja tu dia ikut ponteng sebab sebuah kumpulan tu dia selalu ponteng. Lepas tu bila remaja ni nak berkawan dengan geng-geng ponteng ni, dia kena ikut ponteng sekali baru dia boleh berkawan. Macam tu.
Maksudnya secara ringkasnya, remaja ni dia mudah terikut tau. Okay, jadi bila mudah terikut macam tu, uh, cara untuk mengatasi pengaruh rakan sebaya dalam isu ponting sekolah ni adalah peranan ibu bapa. Di mana peranan ibu bapa ni sangat penting dalam mengawal pergaulan anak-anak, iaitu dari segi pemilihan rakan sebaya yang mana perlu sangat perlu dititik beratkan. Okay. Contohnya sesetengah ibu bapa dia macam bila dia terlalu sibuk dengan kerja sampai tak tahu anak dia keluar dengan siapa, berkawan dengan siapa dan sebagainya. Tapi ibu bapa tu sebenarnya dah nombor dua dah. Tapi yang utama sekali, pelajar remaja tu sendiri perlu menilai dulu siapa yang menjadi kawan dan juga perlu mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memilih kawan. Okay. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud, perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang soleh dan orang yang bersahabat dengan orang buruk perangai seperti penjual minyak wangi dan tukang kimpal besi. Pasti engkau akan dapat bau wangi dari penjual minyak wangi sama ada membeli atau tidak. Sedangkan dari tukang besi, kamu akan merasa bahang atau kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak menyenangkan. Jadi berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyuruh umatnya untuk memilih sahabat yang betul dan baik akhlaknya. Okay. Kalau seseorang remaja tu bersahabat dengan orang yang baik akhlaknya, maka akhlak seseorang remaja tu akan terikut dengan akhlak baik rakannya. Dan sebaliknya, jika seseorang remaja tu bersahabat dengan rakan yang buruk akhlak, yang tidak elok akhlak dia, maka dia akan mudah terikut dengan perlakuan yang tidak elok dan tidak bermanfaat. Jadi begitu, sebab itulah pentingnya kawalan dan pemilihan rakan sebaya untuk anak-anak. Jadi ibu bapa tu pun memang mainkan peranan penting di samping remaja tu sendiri kena tahu cara nak pilih kawan. Maksudnya memang kita kena berkawan dengan semua orang, tapi kita kena pilih juga berkawan, lepas tu tengok akhlak dia macam mana, perangai dia macam mana. Kalau dia elok, kita ikut. Tapi kalau perangai dia tak elok, kita elak. Okay, jangan ikut, jangan ambil. Okay, dia macam macam kata pepatah, ambil yang, buang yang keruh, ambil yang jernih. Macam tu. Okay. Baiklah, tu untuk punca pertama iaitu pengaruh rakan sebaya. Seterusnya, pergi kepada faktor institusi keluarga. Okey, faktor institusi keluarga, saya ambil dua faktor, iaitu yang pertama taraf ekonomi keluarga yang rendah serta yang kedua kurang penerapan agama dalam sesebuah keluarga. Okay. Baiklah, sebenarnya salah laku ponting ni juga berpunca daripada faktor institusi keluarga. Contohnya
taraf ekonomi keluarga yang rendah. Bila taraf ekonomi keluarga rendah, jadi seseorang remaja yang ada dalam sesebuah keluarga tu akan rasa macam ingin bekerja secara sambilan semata-mata untuk membantu ibu bapa mereka menampung keperluan keluarga. Maksudnya pendapatan ibu bapa dalam sesebuah keluarga tu rendah. Jadi macam tak cukup untuk tampung keluarga, contoh adik-beradik ramai. Jadi sebagai abang ataupun kakak yang dewasa, macam dia rasa bertanggungjawab untuk bantu ibu bapa untuk cari pendapatan yang lebih untuk tanggung keluarga, untuk sara keluarga. Sedangkan bekerja ni bukan kewajipan untuk anak-anak kerana tanggungjawab sebagai pelajar adalah menuntut ilmu, bukan bekerja. Okay. Baiklah. Lagipun kewajipan mencari ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Jadi memang patutlah remaja-remaja ni belajar dulu. Dan pentingnya peranan ibu bapa. Sebab tu antara cara mengatasi isu ponting ni dalam kalangan remaja adalah bergantung pada ibu bapa. Jadi cara mengatasinya ialah ibu bapa berperanan dalam menjelaskan kepada remaja mengenai tanggungjawab sebagai pelajar adalah menuntut ilmu. Kerana mencari ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Jadi lalu ibu bapa juga perlu menyedarkan mereka bahawa cara sebenar untuk membantu keluarga adalah dengan belajar bersungguh-sungguh dan tidak melakukan masalah bagi memudahkan ibu bapa untuk bekerja. Maksudnya nak tolong ibu bapa sebenarnya bukan dengan bekerja tapi dengan belajar bersungguh-sungguh. Maksudnya bila kita belajar, bila seseorang remaja tu belajar bersungguh-sungguh dan dia dapat bila dia berjaya, dia dapat tolong mak ayah dia dapat tolong keluarga dia. Itu untuk taraf ekonomi keluarga yang rendah. Seterusnya, kurang penerapan agama dalam keluarga. Baiklah. Okay. Kurang penerapan agama dalam sesebuah keluarga ni juga menjadi punca salah laku ponting. Maksudnya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja lah. Okay. Kenapa? Kerana perkara utama yang perlu wujud dalam sesebuah institusi kekeluargaan adalah pengetahuan agama. Kenapa? Kenapa pengetahuan agama tu penting dalam sesebuah institusi keluarga? Kerana agama ni merupakan asas bagi menjaga kesucian akhlak. Okay. Maksudnya dekat sini salah laku ponting ni melibatkan akhlak. Jadi akhlak tu datang dari mana? Okay. Akhlak tu datang dari didikan agama yang baik. Dan didikan agama yang baik tu datang daripada ibu bapa yang menerapkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Maksudnya didikan yang pertama adalah daripada ibu bapa. Lahir-lahir ni seorang bayi tu dia akan
kenal mak ayah dia dulu. Jadi memang ibu bapa ni perlu jadi contoh yang baik untuk anak-anak. Jadi bila anak-anak, bila ibu bapa tu tak didik anak dengan ajaran agama yang betul, tak tak bagi perhatian kepada anak-anak, jadi anak-anak jadi macam tak tahu apa yang betul, apa yang salah. Selain tu, contohnya macam sekarang, kebanyakan ibu bapa lebih mementingkan pekerjaan daripada hubungan dengan anak-anak dan didikan untuk anak-anak. Jadi bila mereka telah sibuk bekerja sampai pendidikan anak-anak pun terabai. Lagipun pendidikan ni bukan sahaja pendidikan akademik di sekolah, namun pendidikan di rumah, maksudnya komunikasi antara keluarga dan sebagainya juga penting. Jadi antara cara mengatasinya ialah juga melibatkan peranan ibu bapa, iaitu ibu bapa ni kena tunjuk contoh teladan yang baik, kena terapkan perlu terapkan amalan hidup yang berlandaskan agama dan menunjukkan akhlak-akhlak yang baik supaya anak-anak remaja ni boleh ikut. Selain itu, meluangkan masa bersama anak-anak untuk memberi perhatian yang cukup. Bila kita bagi perhatian yang cukup, mereka rasa mereka tak adalah nak memberontak, rasa macam tidak diberi perhatian dan sebagainya. Seperti mana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarga. Maksudnya macam-macam mana pun kita kena layan ahli keluarga kita dengan baik. Maksudnya ibu bapa kena layan anak-anak dengan baik. Anak-anak kena hormat ibu bapa. Maksudnya komunikasi antara ahli keluarga tu sentiasa ada. Jadi bila ada layanan yang baik, maksudnya penerapan agama tu penting. Jadi pengetahuan agama dalam diri ibu bapa tu sangat penting agar dapat diterapkan dalam diri anak-anak remaja. Dan begitulah yang seterusnya. Okey, akhir sekali faktor sekolah. Okey, faktor sekolah. Sekolah, kalau kita dengar perkataan sekolah, baiklah, semua orang pernah akan pergi sekolah dan memang dah melalui zaman-zaman sekolah dan sebagainya. Okey, sekolah ni sudah kita tahu merupakan rumah kedua sebab boleh dikatakan 1/3 hingga 1/2 hari kita berada di sekolah. Mana sekolah ni tempat yang seharusnya dihormati dan dinikmati. Maksudnya macam tempat tu sepatutnya meneronokkan lah sebab apa yang ada dekat sekolah sebenarnya tak ada dekat rumah. Macam dekat rumah mana ada makmal sains. Lepas tu tak semua barang-barang yang dalam bilik kemahiran hidup tu ada dekat rumah kan. Jadi benda tu tak ada dekat rumah. Sebab tu sekolah ni tempat yang meneronokkan. Tapi ada juga benda yang membuatkan remaja atau pelajar rasa macam tak nak pergi sekolah. Contohnya masalah berkaitan dengan peraturan sekolah yang begitu ketat. Jadi pelajar remaja pun rasa macam takut nak pergi sekolah sebab rasa macam rimas, macam
serabutnya aku nak pergi sekolah dengan kena pergi awal, kena apa, kena pakai baju macam ni, macam-macam lah. Jadi macam peraturan terlalu ketat. Dan masalah lain pula macam uh, ada juga pihak sekolah yang tidak bertanggungjawab, yang menghukum pelajar tanpa usul periksa. Benda tu juga membuatkan pelajar macam malas untuk ke sekolah kerana sering didenda tanpa usul periksa. Maksudnya macam ada juga macam guru-guru yang tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap murid-murid. Jadi dari situ membuatkan mereka rasa macam malas untuk ke sekolah. Dan lalu berlakulah masalah ponting sekolah. Jadi cara untuk mengatasi masalah ponting di sekolah ni yang mana berpunca daripada pihak sekolah ataupun suasana persekolahan, peraturan dan sebagainya. Okey. Bagi mengatasi masalah-masalah ponting ni, pihak sekolah ataupun pihak berwajib perlu berganding bahu untuk menambah baik khidmat, contohnya khidmat kaunseling di sekolah agar para pelajar lebih senang untuk berkongsi masalah mereka. Selain itu, pihak sekolah juga boleh melakukan program sekolah penyayang di mana guru-guru menyayangi pelajar tanpa ada pilih kasih. Maksudnya semua pelajar disayangi. Okay. Baiklah. Okay, itu saja daripada saya. Okay, sebagai kesimpulannya, masalah ponting kelas atau ponting sekolah ni merupakan isu disiplin yang memang semakin merisaukan lah dalam kalangan remaja sekolah. Dan sedangkan remaja ni merupakan aset kekayaan semula jadi negara dan bakal memainkan peranan yang begitu besar dan sangat penting dalam mencorakkan masa hadapan ekonomi, masyarakat dan di sesebuah negara. Okay. Jika isu ponting ni tidak kurangkan dan diuruskan, isu tingkah laku lain akan semakin meningkat. Lalu pihak yang berkaitan perlu berganding bahu menyelesaikan isu ini di samping meningkatkan tahap sistem pendidikan negara dan meningkatkan kecemerlangan pelajar. Jadi semua pihak perlu sama-sama berusaha untuk mencegah dan mengatasi isu salah laku ponting sekolah. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu saja pembintangan saya. Jadi itulah pembintangan saya mengenai isu keruntuhan akhlak, masalah ponting sekolah dalam kalangan remaja. Jadi kita perlu sama-sama lakukan penambahbaikan agar dapat mencegah dan mengatasi isu ponting sekolah. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.